Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita bersiaran langsung pada petang yang penuh barakah. Moga-moga kita mendapat pahala dan ganjaran dan manfaat daripada perkongsian kita pada petang yang penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala juga kerana Allah Ta'ala memberikan keperluan kepada kita untuk hidup datang ke bumi untuk menikmati Ramadan yang penuh barakah ini. Kita raihlah Ramadan dengan penuh kebaikan, dan bulan Ramadan dikenali juga sebagai Syahrul Mubarak, iaitu bulan yang penuh barakah. Moga-moga kita memperolehi bulan ini sebagai keberkatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan bulan Ramadan banyak kelebihan yang kita dapat daripada bulan Ramadan, dan kenikmatan umat Islam bertakwa kepada Allah mestilah mengajar peluang yang bernilai ini. Kita mestilah mengajar peluang dan ambil peluang yang sangat-sangat bernilai ini. Moga-moga dengan adanya Ramadan kita menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa kepadanya, dan kita rebutlah peluang ini di dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di akhir bulan Ramadan, yang mana ada satu malam yang disebut sebagai Lailatul malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Qadar, sebagaimana disebut khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma salli ala Muhammad. Ambillah peluang, carilah ruang untuk masa kita mencari, untuk kita mengejar. Ambil peluang untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah, dan untuk kita mengambil pahala ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita di bulan Ramadan. Maka di sini kita untuk meningkatkan ketakwaan kita agar puasa kita, kita puasa belakangan ke dah puasa, ada tak dah puasa? Tak, agar puasa kita mencapai tahap puasa khawasil khawas, orang yang khusus. Tak, orang yang khusus yang diberikan ganjaran pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya kepada kita, bagaimana kita nak meraihkan Ramadan kali ini? Kita dah masuk dah dalam Ramadan. Apakah kita kena raikan? Kita kena ambil peluang di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita meninggalkan perkara yang dilarang. Kita kena tinggal kalau hak dilarang.
seperti mana kita berbohong, menipu, mengopak dan sebagainya. Dan kita berbohong. Kita berbohong kepada orang, kita mengopak cerita pasal orang, dan kita menghina dan mencerca orang. Ini adalah sikap yang tidak baik. Ini kita kena jaga. Jaga mulut kita, jaga sikap kita, jaga perangai kita. Dan kalau kita kata, kita ni betul-betul kita kawan ataupun kita berkawan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kita nak main-mainkan kawan dan sebagainya. Ataupun kita nak orang panggil muhasabah diri kita. Dan kalau kita kata kita tak suka orang tu, jangan kita mencerca, jangan kita menghina, menyebabkan kita tergolong daripada golongan yang mengopat. Kalau kita tak suka orang tu, jangan kita sampai menjadi orang yang suka memfitnah, suka menabur perkara-perkara yang tak baik. Sedangkan inilah yang sangat dilarang. Bahkan Rasulullah tunjuk contoh tauladan kepada kita yang wajib bagi kita umat manusia untuk kita ambil contoh Rasulullah SAW yang sangat-sangat terbaik, sangat-sangat terbaik di dunia dan di akhirat, iaitu Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan. Rasulullah SAW sebagai contoh yang kita kena ambil. Sikap Rasulullah waktu sebelum kedatangan wahyu, Rasulullah bersikap yang jujur, amanah dan tidak pernah berbohong. Bahkan Rasulullah SAW kalau dia bergerak sekalipun adalah benar. Kita hari ini bukan setakat jujur, kita banyak bohong, kita menipu dan kita pelawak dan sebagainya. Oleh kerana kita nak ambil kepentingan diri kita, ataupun kita nak selamatkan diri kita, ataupun kita tak suka ke orang tu, kita jawab dalam keadaan kita nak menipu, apabila kita jawab dalam keadaan kita tak suka dan sebagainya. Inilah sikap manusia. Baik itu kita kena ubah Ramadan kali ini, Ramadan yang kita kena baiki mulut kita, baiki hati kita untuk menjadi yang lebih baik, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan ataupun perkara yang dusta dan masih lagi berbohong, dan orang yang tidak meninggalkan perkara ataupun perkataan nipu, pelawak, dah ia suka nawak, ia suka nipu, ia suka nipu ataupun ia suka mungkir janji, ia kata nak buat, ia tak buat, tu dia, ia mungkir janji, tu dia, dan lagi masih berbohong, dia pelawak pula, bukan setakat mungkir janji, dia pelawak pula dan sebagainya. Maka Allah sama sekali tidak berhajat kepada hasil puasanya. Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang paling kita malang, ini yang paling kita takut. Allah Ta'ala tidak sekali-kali berhajat dengan pahala puasanya, walaupun dia berlapar dan dahaga. Dia sah puasanya, tetapi pahala ganjaran Allahumma salli ala Muhammad tidak dapat sekali-kali. Allah Ta'ala tidak berhajat dengan puasanya. Dia akan dapat hanya lapar dan dahaga. Dan ini hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Moga-moga kita mendapat satu kebaikan untuk diri kita pada pada petang yang penuh barakah ini. InsyaAllah ta'ala alam. Baik, semacam biasa kita kita berkongsi untuk peringatan kita bersama. Dan insyaAllah kita akan jawab soalan-soalan sahabat dan sahabiah. Sahabat sahabiah untuk kita sama-sama menjawab persoalan ataupun kemuskilan sahabat dan sahabiah. Moga-moga kemuskilan ini untuk kita lepas sama-sama, untuk kita baiki sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada apa-apa persoalan, boleh diajukan kepada saya. Saya akan membaca soalan-soalan dan komen tuan-puan. Jika ada nasihat, ada kata-kata ataupun ada peringatan untuk saya terima. Moga-moga peringatan itu berguna untuk saya amalkan dalam kehidupan saya dan untuk kita semua, insya-Allah taala alam. Ustaz, kat situ boleh mandi ke? Boleh, tak ada masalah. Abdul Karim bin Wahab
Karim. Kenapa tu? Dah. Ni. Dana pembangunan Madrasah Daud Zahrah 563037067773 My Bank. Madrasah Daud Zahrah belakang sekolah Dura, Kampung Dura 21700 Kuala Berang, Ulu Terengganu. Boleh kontak 0111 64368849. Ustaz. Ya, saya. Tak takut ular ke belakang tu, Ustaz? Ular. Allahumma salli ala Muhammad. Kita hanya takut kepada Allah Ta'ala. Kalau ada ular, kita lari. Salam, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada buaya dah belakang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada buaya, kita lari. Tak takut buaya. Kalau ada buaya, kita lari. Lari bukan bermakna takut. Lari bermakna kita berhati-hati. Ustaz panggil orang ikat dengan tiup basikal. Dah apa ni? Bazir air tu. Bazir elektrik duk air. Air tubik. Tu dia. Baik. Ni air. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Air ni ia kembali kepada air. Daripada air, kembali kepada air. Tak, ia tak bazir. Ni dia kira bazir. Biasa bazir ni, air yang tak melimpah. Kita sampai ke tempat yang tidak sepatutnya. Dah, ni dia. Ni tak dikira bazir. Sebab air ni tak pakai elektrik. Air ni tak pakai elektrik. Dah, air ni hasil dia daripada air ni juga. Air ni ambil daripada air ni. Sebab air ni yang mengalir asal dia atas sekali. Kita ambil air tadahan. Air ni asalnya tadahan orang kampung. Orang kampung pakai air. Semua air di kampung Dura. Kalau orang tak pakai air yang bayar, dia akan pakai air ni lah. Ni air ni. Dia akan pakai air ni. Ni air bukit. Dia tak bayar. Tak bayar elektrik. Dia akan turun sampai. Cuma kalau orang kampung ni, dia kutip bulanan untuk kita baiki. Kalau ada tembu, kalau ada bocor. Dah di bulan-bulan sana. Sekarang ni kita nak kata membazir. Dah tembu ke kampung kita. Dah kalau kita ada tembu kampung kita ke sebagainya. Dah contohnya, air ni tembu tengah-tengah jalan. Maka kita pun kena tutup lah. Dah, ni tak boleh nak tutup lah. Sebab dia pun sampai kepada madrasah saya. Dah, madrasah saya pun dah masih lagi boleh guna lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, Allahumma salli ala Muhammad. Air sungai tu tak apa sobat. Tu dia. Sebab dia tahu. Nah, orang kampung saya, Aizuddin Muhammad ni orang kampung saya. Dah, anak beranak juga dengar kata. Dah, berapa pupu tahu tak ingat dah. Dah, sebab dia air sungai. Dia air sungai, dah turun sungai. Air kampung. Dah, dia tak pakai elektrik. Dia cuma guna paip, tahan paip. Dia turun, laju, masuk dalam wayar ni. Sampai sini mula. Amin ya Rabbal Alamin. Gua nak Ustaz 2-3 hari banyak isu panas. Tahan je mulut dan jari ni. Dah, kita kena tahan. Dah, banyak isu yang panas-panas. Banyak isu yang buat kita sakit hati. Dah, kita kena sahang. Kita kena sabar. Sebab kadang-kadang isu ni warna basah. Angin tuyuk. Allahumma salli ala Muhammad. Tak nampak Mana saat ni? Dapur ni. Hilang dah soalan ni. Bayar. Angin saat ni tiup. Habis basuh badan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Gua nak Ustaz 2-3 hari banyak isu panas. Tahan je mulut dan jari ni. Ya. Bulan puasa. Tak. Bulan puasa ni
bulan yang patut kita kena tahan dah. Dah, panas warna pun lock lu. Dah, lock lu. InsyaAllah, dengan kesabaran kita, Allah Ta'ala tingkatkan keimanan kita. Sebab tu, bulan Ramadan, kita kena ada dalam diri kita penuh dengan kesabaran. Kena ada penuh dalam kesabaran dalam diri kita. Kalau tak ada sabar, nescaya hancur lebur kehidupan kita. Sebab itu, kita nak cakap, nak buat satu perkara, nak komen pun, kita kena banyak sabar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tolong ejar air tu Ustaz Fazil. Dia tak bazir sebab dia turun ke sungai. Dah, dia tak turun ke sungai baru bazir. Air pacuk buatan. Ustaz. Ya, air pacuk buatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cantiknya background. Ya, betul. Marilah nak jalan sini. Dah, sambil-sambil menyumbang, mari jalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salah Ustaz duduk tepi sungai, galik-galik jatuh sungai kan. Tak apa, boleh berenang. Biar anda berenang pun boleh berenang. Sebab apa? Sungai tahu. Ustaz Mak ada air terjun kat anak tu. Oh, Ustaz Jaru Nizang. Dia tanya duduk kat ada air terjun mana. Air terjun Kapur Dura. Tak, bukan Ustaz Jaru pernah mari ke? Cuma mungkinlah masa Ustaz Jaru mari tu, air ni tak ada. Air bukit ni tak ada. Ni dah ada dah. Bolehlah mari sambil-sambil mandi sungai. Dah, So, kita mandi sungai kalau puasa. Jangan berenang lama-lama dah lah. Duduk dalam air. Dah, kalau masuk air dalam ronggem dia, tu batal lah puasa. Assalamualaikum Ustaz Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dah, jika ada persoalan nak diajukan boleh. Dah, dipersilakan, dialu-alukan kepada semua sahabat dan sahabiah. Dah, tak ada soalan ni nampak ni. Doakan saya dan keluarga saya berjaya dunia akhirat. Amin. InsyaAllah saya doakan. Semoga Tuan Adam ini baik keluarga. Dipermudahkan segala urusan Adam dan sekeluarga. InsyaAllah. Amin. Ustaz kat situ boleh mandi ke? Boleh mandi, boleh mandi. Mana Ustaz? Mana ni Pak? Ustaz doakan kami dapat jumpa Lailatul Qadar insya-Allah. Kita sama-sama berdoa moga-moga kita dapat Lailatul Qadar. Dan kita sunat kita baca doa. Allahumma barik lana fi Ramadan, fi syahr Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Ramadan. Wa ballighna fi Lailatul Qadar. Dan sampailah kami ya Allah pada malam Lailatul Qadar. InsyaAllah. Itu doa. Banyakkan doa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sihat selalu. InsyaAllah. Amin. Terima kasih kerana doakan saya. Ustaz nak tanya, nak buat tajuk rakaat tu berapa kali salah nak buat? Berapa kali salah nak buat? Dia sunat kita buat solat sunat. Kalau mana-mana solat sunat, tak kita sunat kita tak masna dua. Kalau 6 kali 2 4 kali. Dah 4 kali. 4 kali 2 4 kali. Maka 4 kali salang lah. Dah 4 kali salang. Sunat kita afdal, yang lebih afdal. Nak sekali salang pun tak apa. Dah tak ada masalah. Zuhur dah ni naik-naik lah kat Rang pula lah air tu. Kita dah solat zuhur ya. Minta maaf banyak, kita dah berjemaah. Ni dah lewat zuhur dah sebenarnya. Kalau hak masa belum bayar zuhur, pergi bayar dulu. Minta pergi bayar dulu. Dah, tu dia. Minta pergi bayar dulu.
Akhir alih-alih. Dah, minta pergi maya dulu. Kalau akhir alih-alih tak maya lagi, pergi maya dulu. Dah, boleh buat siaran langsung semula. Dah, sebab saya mari sini pukul 1:30 ataupun 1:20. Waktu Zuhur pukul 1 suku ataupun 1:05 lebih kurang, tak singat. Kita tengok jam balik. Sebab kita dengar azan sini, kita terus semayang. Berjemaah dengan mak saya, dengan adik saya. Yang diimamkan oleh adik saya daripada Indonesia balik. Dan saya jadi makmum. Saya jadi makmum. Saya suruh adik saya jadi imam. Dan mak saya jadi makmum. Dan anak-anak saudara ikut sekali. Hak umur 2 tahun pun semayang sekali. Abang, Allah abang, Allah abang, abang bunyi. Dah wakak sujud dah tahu mana. Tu dia. Kita suruh dia. Dah ikut. Sebab pakat mayang belaka berjemaah. Moga-moga kita semua dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Amin. Baik, ada lagi soalan ke? Untuk makluman yang masih belum semayang, pergi semayang dulu. Segerakan semayang. Tu dia. Sebab Zuhur tadi dah. Kalau di sini ya, di kampung Dura ni. Dan kalau kampung lain kita dah awal. Ada lagi ke persoalan? Nak tengok ni? Aluyah endut. Saya Ustaz. Doa untuk saya ya. Doakan saya moga Allah ampun dosa-dosa saya insya-Allah. Amin. Segala dosa-dosa saya semoga Ustaz serta saudara rahmat dan kasih Allah. Amin amin ya rabbal alamin insya-Allah. Saya Ustaz bagi tip bagaimana nak istiqamah menjauhkan diri daripada maksiat. Tip nak istiqamah. Yang kedua, tip untuk menjauhi daripada maksiat. Kita nak istiqamah daripada tidak melakukan maksiat. Dengan kita jauhi perkara-perkara yang mendatangkan maksiat. Kalau disebabkan telefon kita melakukan maksiat, kita jauhkan telefon. Jangan guna telefon. Kalau sebab orang puang kita melakukan maksiat, kita kena jauh dengan orang puang. Kalau bini kita nak tak maksiat, kita bersama dengan bini kita. Tak. Cuma kalau bulan Ramadan janganlah buat siang-siang. Tak. Malam kena buat. Salat sunat, taubat, syukur dan hajat. Tahajud sama atau boleh buat satu persatu? Dia tak sama. Salat taubat, syukur kita bertaubat. Salat syukur, syukur. Salat hajat, syukur. Salat tahajud, syukur. Maka tak dapat tidak kita kena niat syukur-syukur. Jangan kita samakan buat sekali. Badaruddin, Syekh Ustaz doakan saya dan keluarga dipermudahkan segala usaha dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Moga kita dipermudahkan segala usaha oleh Allah SWT. Ustaz, kalau kita niat solat, kalau niat solat saya buat 2, tapi bila solat saya buat 3 rakaat. Kesalahfahaman masa witir dengan imam. Sah ke solat saya? Tu dia. Kalau kita niat 2, kena mayang 2. Kalau kita ikut imam, maka tak dapat tidak, kita kena batalkan niat. Tak. Ataupun kita terus ikut imam. Kita terus ikut imam dengan makna semayang kita adalah semayang sunat. Ia akan jadi semayang sunat. Sunat apa? Sunat mutlak. Sunat yang tidak ada niat. Sebab dia sunat. Kalau wajib kena batal lah. Kita niat mayang subuh orang mayang gari. Contohlah.
Contoh. Kita dah tahu. Orang tu bayar garik je kodok bayar garik. Kita ikut dia. Contoh. Dia dah ingat bayar garik kan. Lepas tu dia kodok. Lepas tu kita ikut dia bayar garik. Maka ketika mana imam nak bangun. Rakaat yang ketiga. Ataupun kita tegur dulu ke. Ataupun tak imam lupa. Kita riwayat subhanallah. Kalau dia tak ikut juga. Kita mufarakah. Niat aku bercerai dengan imam. Maka bersalah kita dengan imam. Boleh bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu tak jadi masalah. Baik tu benda ni kena belajar. Dia ada bab dalam bahagian bab masbuk dan muafiq. Bab masbuk, muafiq ada belakang. Ni kena belajar. Ni kena belajar secara terperinci. InsyaAllah baru kita akan faham. Ustaz, saya ada soalan. Macam mana dengan orang yang sengaja tidak baca doa kunut dalam solat subuh? Katanya mazhab lain boleh. Jadi macam mana tu Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Betul, dalam mazhab lain ada. Macam mazhab Abu Hanifah. Saya duduk di Turki, semua mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki, saya pergi ke Mekah. Dan ada orang yang mazhab Maliki, ada orang bermazhab Ambali. Saya bertemu belaka. Cuma mazhab Syafi'i kalau sembahyang subuh dia ada doa kunut. Dah boleh ke Ustaz? Tak ada masalah. Tetapi bagi pandangan imam mazhab Imam Syafi'i, solat itu kurang kesempurnaan. Kurang kesempurnaan solat dia. Mengikut pandangan Imam Mazhab Syafi'i. Kalau dia berwuduk dengan wuduk Imam Syafi'i. Kalau solat mengikut rukun dan syarat Imam Syafi'i. Maka kalau dia semayang. Dah mengatakan mengikut Imam Mazhab lain. Maka kurang pahalanya. Dia mayang 2 rakaat. Tapi tidak mengikut syarat yang ditetapkan dalam Imam-Imam Mazhab. Maka kurang pahalanya. Kurang padilatnya. Ibarat kata, kalau makan nasi tak? Lauk kurang. Jadi kurang selera. Gitu juga kita. Kalau nak semayang, kalau boleh kita ambil yang paling sempurna, yang paling baik. Mengikut apa yang kita ikut. Sebab setiap iman dia ada hujah. Satu masa, nanti jika mereka ada kesilapan, mereka akan tanggung kita. Tetapi kalau kita buat silap kita buat silap. Kita mengakui kita bermazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita beramal, buat satu amalan, tak ikut mazhab Syafi'i. Macam mana imam mazhab nak pertahankan kita, nak kata kita betul? Ataupun kita silap? Sebab mereka nak berhujah macam mana? Sebab setiap mereka ada hujah di hadapan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kat mana ni Ustaz? Cantik pemandangannya, sejuk je mata memandang. Ya, ni jalan laluan untuk makluman tuan-puan. Ini adalah jalan utama Madrasah Darul Zahra melalui sungai. Melalui sungai. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan buat jambatan lah. Kita akan buat comel-comel jambatan. Sekarang ni jambatan pakai tiang-tiang piling gini. Saya duduk ni. Tiang dia. Lalu pakai gitu 4x4 molek lah. Kereta kaca boleh lalu ke. Tapi kalau kaca rapat jeep jangan lalu. Tu dia. Macam kaca saya dah lalu dah dulu. Sebelum aksiden. Dah lalu dah. Acak kali dah sebab kereta kaca saya tinggi sikit. Hidup rapat grand. Tu dia. Assalamualaikum Ustaz. Apa pandangan ataupun pendapat Ustaz membayar zakat online dan bayar zakat fitrah dengan beras tu kepada orang miskin? Terima kasih. Waalaikumsalam. Pendapat saya tak lebih baik bayar
bayar ataupun kita menemui wakil. Dak kita boleh akad. Ataupun macam dia kata dan bayar zakat fitrah dengan beras terus kepada fakir miskin. Ataupun kita bayar terus kepada beras dengan beras kepada orang miskin. Hak tu yang terbaik. Supaya siapa terus kepada orang miskin. Dak kita bayar tu siapa terus kepada orang miskin. Tu terbaik. Tetapi sekarang dak kalau semua kata gitu, dan apabila ianya berlaku gitu, kabur gitu, hendak bayar pun kata ia buat gitu juga. Dia mengelak daripada bayar. Baik itu sekarang kita ada kerajaan. Kerajaan ini yang memantau. Maka dia akan letak nama kita. Dan kalau kita bayar, akan ada senarai-senarai nama. Dan inilah yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Dan kita dah beri dah bahawa zakat ini. Kita dah beri dah. Dan kita boleh bersaksi dengan kerajaan yang mana kita dah bayar dah. Ataupun kalau kita rapat dengan Amir, kita kabur Amir, aku nak bayar ni. Tapi aku tak mau wakil kamu. Aku nak bagi diri. Surat Amir tanda kita supaya kita tergolong daripada golongan yang bayar. Yang bayar menapa hak kita tu. Bayar zakat fitrah tadi. Ustaz, qada solat bila kita dulu-dulu tak solat atau dulu nakal-nakal solat, tinggal solat. Tapi macam mana nak tahu agaknya berapa banyak kita kena qada tu Ustaz? Takut tak sempat dan tak ingat berapa banyak kita qada dan kita meninggalkannya. Macam mana ya Ustaz? Terima kasih didahulukan. Laila umur dia tanya saya. Dan ada orang, mungkin dia buat macam dia sendiri. Mungkin bukan dia, orang lain. Cuma dia nak bagi kita faham. Bagi kita tahu bahawa sebab kita ni dulu tak solat, nakal, jenis nakal, jenis tak ikut apa Tuhan khabar. Lepas tu kita takut tak sempat. Kita dah qada tapi tak sempat. Macam mana kita nak hitung kiraannya? Kita qada. Setakat yang kita mampu qada, kita qada dulu. Dah ingat dah bilangan. Kalau kita dah mayang terus, kita tahu. Tapi ada juga kita mayang, ada juga kita tak mayang. Banyak mana kita dah tahu. Oleh kerana itu, kita qada. Kalau kita rasa, insya-Allah, orang yang biasa qada, dan orang yang biasa tinggal semayang, dia qada, insya-Allah, dapat petunjuk daripada Allah. Cukup takat ni, qada kita. InsyaAllah dapat petunjuk. Nak dapat keramat daripada Allah, ni kita qada semayang, maka Allah Ta'ala dapat petunjuk kepada kita. Selesai dah kita qada. Allah Ta'ala akan mari dalam hati kita, rasa tenang, rasa aman. Kalau masih lagi risau, ada lagi kekurangan, kita qada lagi. Rasa ada kekurangan, kita qada. Sampai satu masa, mungkin tak ada dah. Dah rasa dah risau. Sebab apa? Sebab banyak dah kita qada. Banyak dah kita buat. Bukan Allah Ta'ala bagi ketenangan jiwa kita. Allah Ta'ala bagi isyarat kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kesihatan pada Ustaz. Amin. Teruskan berdakwah soalan. Sahkah salat jika tidak khusyuk? Bermula salat bermula solat hingga akhir salam. Perlu qada balik ke? Tak, sah tak? Kalau kita tidak khusyuk. Antaranya kita sembahyang kena ikut syarat. Dan kita kena ada kekhusyukan. Tapi kadang-kadang oleh kerana kita ni manusia yang jauh daripada Tuhan. Nak datang khusyuk ni kadang-kadang tak sampai. Kita dah buat dah setakat yang mampu. Dah sah dah. Tapi kalau kita rasa kalau kita sembahyang lagi, mendatangkan kekhusyukan, kita sembahyang lagi. Tu dia. Salam Ustaz, saya nak tanya kat taman saya, ada 2-3 orang jemaah. Bila solat subuh dia tak buat kunut. Tak angkat tangan, minta pandangan Ustaz. Terima kasih. Ada orang kampung kita.
Lepas tu tak imam baca kunut, dia tak baca kunut. Ni berat nanggok orang panggil. Tak, sepatutnya kita kena ikut imam. Imam baca kunut, kita kena sembahyang baca kunut. Kalau dia jadi imam, kita awak makmum kena ikut. Dah. Sah tak? Kita tak apalah. Kurangnya dia, imam tak dikurang. Kalau tidak sujud sawi, tak. Tu dia. Sebab setiap apa yang dia lakukan, tak akan menanggung akal hak kita. Dah kalau dia tak baca, tak buat sujud sawi contoh. Dia tinggal kunut sengaja. Lepas tu dia kata seolah-olah nak ikut mazhab lain lah dan sebagainya. Tak, tiba-tiba sampai satu masa, tak, kita dah ikut dah dia. Maka imam yang akan menanggung kita. Kita kena faham. Imam yang akan menanggung kita. Kalau kita tak buat, tak apa. Sebab dia imam. Imam yang akan menanggung kita. Ustaz, kalau saya bagi zakat tu kepada orang susah, boleh tak Ustaz? Tak ada masalah, boleh. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya kena jumpa amil zakat. Orang tukar pungut zakat. Tanya dia. Duduk diam-diam Ustaz, jatuh nanti. Kita diam dah ni, dah gerak. Biasa kita gerak. Tapi dah gerak hari ni. Sebab kita tahu dah. Kalau kita gerak gak, jatuh. Ustaz, saya nak tanya kalau terawih tapi tak hafal bacaan. Selepas setiap kali 2 rakaat solat tu boleh ke? Kalau tak baca? Boleh. Tak, kita tak baca surah yang lain. Kita hanya baca yang wajib. Tak, ataupun kita baca Fatihah saja. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, dalam doa air belakang tu Ustaz, tak dalam pun. Parah-parah lutut. Tak, parah lutut. Kalau ada dalam pun parah pinggang saya. Tuan puan mungkin sampai lutut. Ustaz nak tanya, sekiranya kita nak bersahur, kan? Tetapi sebelum bersahur kita tak tidur niat puasa kita macam hari-hari. Kita tak tidur niat. Kita tak tidur. Niat puasa kita macam baca hari-hari. Boleh ke macam tu Ustaz bersahur tapi tak tidur? Tak ada masalah. Tak tidur langsung tak apa. Janji kita bersahur, kita niat puasa. Soalan Ustaz zakat bakalan sekarang ni. Soalan Ustaz, zakat pakai online sekarang kan? Nak tanya, boleh tak Ustaz kita pergi jumpa orang susah kita bagi tu zakat ke dia? Kalau kita nak jumpa orang susah, bagi zakat tu ke dia, kena maklum dulu kepada ulul amri ataupun kita kena maklum kepada amir yang pungut zakat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cantik background, ya. Cantiknya di mana tu? Kalau boleh saya nak datang. Di sekolah Kampung Dura. Belakang sekolah Kampung Dura. Kuala Berang, Terengganu. Last boleh niat puasa bulan Ramadan sebelum azan subuh ke Ustaz? Dan boleh niat puasa sebelum sebulan terus? Ya. Last niat puasa sebelum subuh. Lepas masuk garik, sampailah subuh. Lepas subuh dah boleh lah kalau puasa yang wajib macam puasa Ramadan. Dan boleh niat puasa sebulan terus. Ya, boleh niat puasa sebulan. Hari yang pertama ataupun hari yang pertama dalam bulan Ramadan. Kalau kita niat sekarang, kita niat sekarang. Puasa sebulan. Dah sampai sebulan dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau ada jodoh Ustaz nak bini berapa orang? Sedap jawab. Kalau ada jodoh berapa orang pun tak apa. Janji kita ada. Janji kita mampu. Kalau tak mampu seorang cukup. Dah ke mana? Ni seorang pun tak ada, tanya dah berapa orang.
Dah seorang pun tak ada lagi. Nak cari 4 orang ke, 3 orang ke, 2 orang ke. Allahumma salli ala Muhammad. Seorang ni betul-betul memanaskan ya. Saya dah panas dah. Kau panas. Salam Ustaz, gimana keadaan kita ni bayar zakat? Ada kata taklid mazhab Hanafi. Ya. Dan ada kata ada fiqh dalam mazhab Asy-Syafi'i, tak silap nama Tambadawi. Mau penjelasan. InsyaAllah kita akan jawab balik. Dan cuma dalam mazhab Syafi'i ni mungkin ada kaum-kaum yang lemah-lemah. Cuma daripada kita mengambil kaum yang lemah, baik kita mengambil kaum yang kuat mengikut pandangan imam-imam mazhab yang lain. Contoh mudah. Dah sekarang ni musim COVID-19. Lepas tu ada orang tanya kepada saya. Apa hukum orang, kenapa orang panggil? Suak. Kenapa? Suak COVID-19. Bagi pandangan saya, mengikut mazhab Syafi'i, kita suat dalam mulut, sah puasa kita. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sebab dia tak sapat dalam. Dia tak sapat tekuk. Dia sapat kat. Kalau kita buka mulut, nampak rongga luar. Masih lagi kita nampak. Kalau contoh kita buka, kalau kita tengok hidung orang, nampak lagi rongga ni. Tak apa, sah. Tapi dalam bab bahagian hidung ataupun telinga, bab hidung dan telinga, mengikut pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, tidak sah. Puasa hendaklah diganti. Dan maka walaupun puasa dia batal puasa dia, tetapi wajib tahan lapar dan dahaga. Faham ke tak? Tahan lapar dan dahaga mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Ada tak pandangan ulama-ulama Asy-Syafi'i kata boleh? Ada. Kata Imam Ghazali dalam bab perubatan waxing. Waxing kenapa? Asma tu. Tak. Dibolehkan. Itu tak pandangan Imam Ghazali dan Imam An-Nawawi, tak silap. Tak, wallahu alam. Kita tengok balik. Itu ada pandangan, ada pendapat. Imam Nawawi atau Syekh Ramli. Wallahu alam. Dan nanti kita jawab. Ya, soalnya Imam Ghazali memang ada sebut. Baik, tu yang pertama. Yang kedua. Pandangan yang kedua. Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, kalau benda tu tidak kekal. Masuk dalam mulut, tak kekal. Maka tak batal. Masuk dalam hidung, telinga. Kalau masuk air, masuk dalam telinga. Batal. Mulut, masuk dalam air, masuk dalam mulut sampai tekuk. Luak kurung pun ni. Agak-agak. Tak. Batal lah. Tak. Tu dia. Tak sengaja, tak apa. Tak. Ni sengaja ni. Kita tahu, kita sedar. Baik. Ni. Hidung kita. Sampai sini. Sebab kalau suap, dia sampai sini. Dalam ni. Ada sahabat kita kata, dalam hangat. Dalam. Dalam. Ia cocok. Tarik. Ia tarik benda. Benda tu. Dalam. Memang dalam. Buka luar ni dalam. Mengikut pandangan iman dalam mazhab Imam Abu Hanifah, pandangan yang kuat tidak batal. Sebab benda tu tidak kekal. Sebab batang tu tarik balik. Tak kekal. Maka sah puasanya. Dan kita nak pakai mana, Ustaz? Nak pakai mana? Mengikut pandangan saya, mengikut apa yang saya belajar dan apa yang saya faham dalam konteks mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalaulah yang demikian, kita puasa macam biasa. Tapi, jika kita ada kekuatan, kita puasa macam biasa,
kita anggap ianya sah. Ataupun kalau dianya batal. Cuma kita lepas daripada bulan Ramadan, kita ganti. Kita ganti. Kita kubur, kok ada hak tinggal bulan Ramadan. Dah, kita niat. Itu hak saya cadang. Dah, kalau rasa yakin, mazhab Imam Abu Hanifah kata tak batal tak qada. Tak payah qada siapa. Dah, kita ambil pandangan yang lebih kuat. Dah, yang lebih kuat. Sama juga dalam bab zakat. Dah, lebih baik kita mengambil pandangan imam-imam yang lebih kuat daripada kita mengambil yang lemah dalam mazhab kita. Allahumma salli ala Muhammad. Saya Ustaz, moga sah ya, banyak studio Ustaz ya, ria dan natural lawa. Ya, insya-Allah taala alam. Baik. Sekadar itulah untuk kasihan kita pada petang ini. Moga-moga ianya bermanfaat. Akhirnya, saya nak mengajak kepada semua para penonton dan para pendengar untuk sama-sama. Saya ingin mengajak kepada semua pendengar bersama saya. Untuk bersama saya, membantu saya membangun madrasah ini. Madrasah Darul Zahrah ini. Untuk bangun sama-sama madrasah Darul Zahrah ini. Jika anda tuan-puan ada kemampuan tenaga untuk mari gotong royong basuh seming. Basuh seming, nak gotong royong, nak baiki mana yang patut, ada tenaga lah, ada kekuatan tenaga ke, nak basuh seming, nak tolong kami. Marilah pakat datang basuh seming. Kalau ada lah. Kalau ada panggil. Sebab ni ikhlas kerana Allah Ta'ala. Atas kita. Kalau kita tak mampu nak bagi semangat, kita mampu bagi tenaga, kita malu-alukan. Jika nak mari tolong basuh seming jauh. Kalau nak basuh seming jauh, ada jauh. Tapi anda, tuan-puan, ada duit. RM1 2. Kami jom kita sama-sama menyumbang untuk kami bina. Walaupun RM1 2. Tu dia. Jika anda nak sumbang berbentuk bahan binaan, ada orang nak sumbang untuk bahan binaan seperti seming, batu bata, pasir dan sebagainya. Banyak lagi lah nak sebut sesuai agak banyak pula, besi-besi lah, apalah. Piling-piling lah apa. Tiga nak sebut banyak-banyak. Kena tanya tukar pula. Ke mana? Kalau ada nak bagi bahan binaan tu, seming, batu bata, kenapa, ikut anda lah. Mari atas sini. Mari atas. Kalau Kedah, mari atas. Suruh bayar Kedah, suruh Kedah atas sini. Mudah cerita. Sebab apa? Sebab kami sangat-sangat memerlukannya. Untuk kami bina madrasah. Jika ada rezeki lebih. Ada rezeki lebih. Hujan basah juga ni. Allah SWT. Lah, ingat hujan rupanya air belakang ni. Kena angin. Allahumma salli ala Muhammad. Ingat hujan ni. Tak silap. Kalau ada rezeki lebih. Ada rezeki lebih. Mampu beli lot tanah. Untuk wakaf. Belilah lot untuk wakaf tanah. Kalau ada rezeki lebih. Ada RM50. Ada RM100. Ada RM500. Ada RM1000. Ikut banyak lah. Ikut anda lah. Banyak mana pun. Ikut anda lah. Kalau ada rezeki lebih. Untuk membangun, untuk bersama-sama menyumbang. Belilah lot tanah. Yang paling penting jangan lupa. Hak paling penting sekali kita beli jadi, jangan lupa kita niatkan pahala sumbangan pada orang tua kita, mak ayah kita. Jangan lupa kita niat untuk mereka. Kita sumbang, dalam masa sama kita niat untuk mak ayah kita yang sudah tiada. Inilah masa kita untuk kita bakti kepada mereka. Inilah masa kita untuk berbakti kepada mereka. Mereka dah tak ada dah. Kita niat untuk mereka. Kalau hidup pun tak ada masalah. Boleh. Pahala sedok-sedok. Ayah kata masa dalam kubur kat ni. Aku dah pernah puakan tiba-tiba dapat pahala. Rupanya kita telah berbakti kepada mereka. Kita tolong untuk mereka. Bantu mereka. Hak ni lah saya sebut tadi. Sebelum-sebelum ni saya sebut sahan akhirat. Yang disebut sahan akhirat. Inilah
inilah yang disebut sahan akhirat. Kita buat pelaburan di sini. Kita bagi sumbangan di sini. Dan dalam kubur kita nanti dapatnya terus mengalir pada kita. Terus mengalir pahala kepada kita. Kenapa saya kata sahannya mengalir pada kita? Sahan yang kita buat ni mengalir. Bapa saya kabur gitu. Tahu dah Bapa? Dah bukan kabur saja-saja. Ni bukan kabur saja-saja. Tu dia. Ibu bapa dalam kubur mengalir kepada kita, mengalir kepada mak pak kita dalam kubur. Sebab apa? Kerana atas tanah wakaf kita ini ada orang mengajar Quran. Atas tanah kita wakaf tadi, atas tanah kita derma tadi, sumbang tadi, ada orang belajar Al-Quran. Ada orang yang belajar hafal Al-Quran. Ada orang yang belajar hafal hadis Nabi. Ada orang yang belajar hadis Nabi. Dan ada orang belajar semayang. Setiap kali mereka hafal Quran, kita dapat pahala. Setiap kali mereka baca hadis, mengajar hadis, belajar hadis, kita dapat pahala. Setiap kali mereka belajar semayang, kita dapat pahala. Tu baru cerita pasal bab pertama. Hak belajar di sini. Hak tu hak orang mula-mula belajar sini. Kalau lama dah. Kalau kita nak hitung berapa banyak pahala, tak kira dah. Sebab lepas pelajar yang belajar sini, pandai. Dia mengajar di tempat lain pula. Dia pandai. Lepas tu dia mengajar tempat lain pula. Dia pandai, lepas tu dia mengajar. Di tempat kita berakah tadi. Dia belajar sini, dia pandai dah. Lepas dia pandai, dia mengajar tempat lain pula. Dan menyebut ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Islam, ilmu agama ni ke 100 tempat, macam-macam tempat. Orang ni panggil. Dia mengajar, buka pondok pula. Lepas dia belajar pondok ni, dia buka pondok pula, buka madrasah pula. Ataupun macam-macam lah. Bayangkan pelabuhan kita. Kenapa hak kita labur tadi? Kenapa hak kita sumbang tadi? Walaupun hanya kita bagi sedikit, tetapi terus berterusan pahala mengalir kepada kita dan ibu bapa kita dan kepada sesiapa saja di dalam kubur nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi saya memohon yang ada rezeki untuk menyumbang boleh menyumbang, yang tidak ada rezeki untuk menyumbang boleh pakat share kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kok ada yang dapat menyumbang. Dengan kita share, kita telah menyumbang untuk membantu mereka yang menyumbang. InsyaAllah kita mendapat ganjaran pahala insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut pasal lot tanah. Sebut pasal lot tanah. Di tangan saya ni ada macam risit ataupun macam CJ lah. CJ setiap lot kita, kalau kita beli 50 lot, RM50 satu lot. Satu kaki persegi lah. Kalau kita ada duit lebih lagi, kita beli 2 lot, RM100. Kalau kita ada lebih lagi, kalau kita ada RM500, kita beli 10 lot. Kalau ada RM1,000, kita beli 20 lot. Dah ikut pandang kita lah nak bagi banyak mana pun lot kita nak beli, ikut pandang kita. Kita boleh niat mak ayah kita, ibu bapa kita, kawan-kawan kita. Yang lebih penting untuk mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Inilah sahan kita untuk akhirat kelak. Untuk diri kita dan untuk ibu bapa kita. Untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita. Ni CJ ni. Tiap kali tuan puan beli, kalau tuan puan mahu CJ, boleh kontak nombor ni, 011-339-3788. Nombor ni boleh kontak. Ataupun terus menyumbang ke dalam akaun bank My Bank Darul Zahra Tahfizil Quran 5630067773 My Bank. Sekali lagi saya ulang, 5630067773. Boleh share, boleh kongsi, bagi tahu kawan-kawan untuk sama-sama membantu saya dan sahabat-sahabat untuk membangun madrasah Darul Zahra. Semoga apa tuan puan sampaikan, apa yang saya sampaikan ini
dapat pahala mengalir kepada kita semua, menjadikan kita amalan kita. Dan kita bersedekahlah. Mungkin kita bersedekah hari ini ataupun besok, ataupun ada masa kita bersedekah. Kita niatkan pahala untuk kita, ibu bapa kita. Moga-moga dengan kita sumbat ini, dia menjadi nilai kita untuk akhirat kelak. Wallahu alam. Sekadar itulah untuk kasihan kita. Apa yang baik datang daripada Allah, dan apa yang kurang yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Dan untuk makluman, jangan kontak nombor saya. Kontak nombor ini untuk dapatkan wakaf CJ. Takut ada apa-apa masalah sebagai dan sebagainya. Sebab kalau saya atur, orang ni tender dah. Orang ni tender jadi bolok pengurusan. Oleh itu, direct kepada mereka-mereka yang ada nombor saya tu, tolong atur. Kalau nak wakaf, tolong atur direct kepada nombor yang saya sebut tadi, ataupun nombor yang telah dipin di page admin saya. Dan moga-moga mendapat manfaat untuk diri saya dan tuan-puan. Wallahualam. Untuk majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, subhanakallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.